Ya, perbincangan hangat terus didebatkan di Dewan Negara malam tadi sebelum rang Undang-Undang Cukai Barang dan Perkhidmatan GST, dan masih ada juga ahli parlimen ataupun senator yang belum memahami sepenuhnya apa itu GST. Dan bagi membincangkan perkara ini bersama kita di talian ialah penganalisis ekonomi Dr. Bajoyai Badai. Hello, Doktor. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Doktor. Semalam rang Undang-Undang Dewan Negara Cukai Barang dan Perkhidmatan dan akan dilaksanakan April tahun depan. Dan pendapat Doktor setelah banyak perbincangan dilakukan, kesan kepada rakyat dan juga ekonomi negara, adakah lebih baik atau sebaliknya, Doktor? InsyaAllah pelaksanaan GST akan memberikan kesan yang positif kepada ekonomi di dalam jangka pertengahan dan jangka panjang. Dia merupakan satu pelaburan infrastruktur kepada sistem keuangan negara, kerana cukai barangan dan jualan atau GST ini merupakan satu cukai yang telah dibuktikan lebih cekap daripada cukai tidak langsung yang kita ada pada hari ini. Pada hari ini misalnya kita mengenakan cukai jualan yang dikenakan di peringkat pengilang, tetapi cukai perkhidmatan dikenakan pada peringkat pelanggan ataupun peruncutan. Dan ini mewujudkan masalah kerana peruncit yang menawarkan perkhidmatan membeli barang daripada kilang dan mereka membayar cukai di kilang, kemudian mereka terpaksa mengutip cukai pula di peringkat peruncitan. Jadi ada wujud cukai yang mereka kena bayar dan cukai yang mereka akan kutip. Masalahnya ialah pelanggan yang di hujung. Apabila mereka membeli perkhidmatan, mereka sebenarnya kena membayar cukai perkhidmatan secara langsung dan cukai barangan melalui peruncit secara tidak langsung. Jadi berlaku pertindihan cukai ke cukai. Dan apabila cukai GST ini dilaksanakan, ini akan dapat dielakkan dan cukai dikenakan hanya satu peringkat di peringkat peruncitan. Dia akan menjadi lebih cekap kerana cukai di peringkat peruncitan ini akan menentukan, akan dikenakan berasas pada prestasi penggunaan ataupun consumption pelanggan. Tapi Doktor, ya, GST bukan cukai baru seperti yang kita difahamkan. Sebaliknya menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan sejak 1972. Tapi kenapa kajian mengenainya sejak 1983 dan mengapa pada pendapat Doktor ianya ditarik balik beberapa kali sehingga untuk dilaksanakan tahun depan? Sebenarnya cukai ke atas peruncitan akan sentiasa menjadi cukai yang sensitif kerana apabila cukai dikenakan ke atas barang runcit, pastinya dia dikenakan ke atas harga yang sedia ada. Jadi kalau secara psikologi pelanggan-pelanggan merasakan sebelum ni dia tidak perlu bayar cukai, tiba-tiba dia kena bayar cukai. Tentulah dia akan menjangkakan harga akan menaik. Dan memang pun dari pengalaman kebanyakan negara yang memulakan GST ini di Filipina, di Indonesia, di Singapura, misalnya kadar inflasi naik di beberapa bulan pertama apabila dia perlaksanakan, tetapi kemudiannya dia akan turun lebih rendah daripada tempoh sebelum dia dilaksanakan. Itu merupakan gejala yang kita akan alami juga mungkin. Dan kerana ya, itu kerajaan sangat prihatin ya untuk memastikan kalau ada berlaku ke inflasi dia tidak di luar kawalan.
Mhm. Dan doktor sebut mengenai kerajaan prihatin itu dan semalam Perdana Menteri juga berkata kerajaan akan memperincikan lebih banyak barang dan produk yang boleh dikecualikan daripada GST dan pada masa yang sama tidak menjejaskan peluasan asas hasil itu. Bagaimana doktor melihat perkara ini? Okey, sebenarnya sebelum kerajaan menentukan kadar yang nak ditentukan, kerajaan telah melakukan analisa sensitivity, melihat apakah kadar yang sesuai. Kadar misalnya kadar 5% dianggap kadar pulang modal. Itu kalau diamalkan pada kadar 5%, kerajaan tidak akan mengutip apa-apa lebihan cukai langsung. Tetapi mengambil kira kemungkinan kita akan memberi pengecualian sama ada dalam bentuk zero rating ataupun exemption, ada sumber cukai yang akan hilang. Dan mengapa kita perlu bagi zero rate dan pengecualian ini ialah untuk memastikan kumpulan berpendapatan rendah tidak akan terjejas daripada pengenalan cukai GST ini. Dan doktor, penerangan berterusan perlu diberikan kepada rakyat. Jadi pada pendapat doktor, kaedah bagaimana yang perlu kita lakukan ataupun kerajaan lakukan untuk memberi penerangan kepada rakyat terutama yang berada di luar bandar ini untuk memahami GST supaya mereka bersedia sebelum pelaksanaannya dalam tempoh setahun lagi. Ya. Okey. Kita perlu ada satu kumpulan pemangkin yang besar dan saya rasa potensi yang besar ialah menggunakan kumpulan mahasiswa untuk menjadi pemangkin memberikan penerangan yang secara meluas kepada kumpulan-kumpulan pengguna. Di negara seperti Amerika Syarikat misalnya, apabila cukai tafsiran sendiri diperkenalkan, mahasiswa digunakan sebagai sukarelawan untuk membantu pembayar cukai mengisi borang cukai. Jadi kita mungkin boleh menggunakan kaedah yang sama, kita boleh gunakan beribu mahasiswa yang kita ada sebagai sukarelawan untuk memberikan penerangan ini kepada kumpulan pengguna. Kita perlu berikan kursus induksi dulu kepada kumpulan mahasiswa ini dan kemudian mereka boleh menyampaikan maklumat yang sebenar, yang sah kepada kumpulan pengguna, dan kumpulan mahasiswa ini akan dilihat kredibel kerana mereka merupakan mahasiswa yang tidak mempunyai apa-apa minat dalam aspek ini. Ya, doktor, saya kira itu cadangan yang baik untuk menggunakan mahasiswa sebagai sukarelawan untuk turun ke luar bandar ini. Dan doktor, 1 Mei lepas pada Hari Pekerja Perhimpunan anti-GST diadakan, ya. Jadi adakah perlu perkara ini dilakukan pada pendapat doktor? Mungkin pengguna merasa terdesak dan merasa resah gelisah dan mereka melepaskan geram melalui perhimpunan sedemikian. Jadi ini kerana misalnya pada hari ini baru-baru ni satu kajian menunjukkan 65% pengguna tidak memahami apa itu GST, dan apabila mereka tidak memahami, mereka akan menjadi lebih resah, gelisah dan tertanya-tanya. Itu mungkin yang menyebabkan berlaku demonstrasi itu. Tapi ini boleh dielakkan di masa akan datang kalau kita dengan cepat melakukan program secara meluas untuk pendedahan kepada pengguna. Doktor, saya nak tanya mengenai kajian yang 65% yang masih tidak memahami GST itu. Kajian yang terbaru oleh siapa, doktor? Kajian terbaru oleh Malaysia Kini rasanya, ke atas 3,000 orang pengguna. Okey. Dan kajian itu menunjukkan bahawa orang yang 35% mengetahui itu pun dia tahu sedikit saja. Jadi secara umumnya pelanggan-pelanggan mungkin sama ada mereka tidak berapa kisah di masa lepas, sehingga mereka tidak cuba memahami konsep GST ini. Tapi Ataupun, yang mungkin doktor, lebih baiknya, ya.
Ya, ataupun mereka sudah ada satu Ya, halo. persepsi yang negatif terhadap GST ni. Jadi mereka menolak untuk sebenarnya memahami apa itu GST dan manfaatnya. Betul, ya. Ya, betul. Jadi harapan doktor lah kepada pelaksanaan GST ni dari kacamata doktor sebagai pakar ekonomi. Jadi apa harapan doktor untuk pelaksanaan GST berbaki setahun lagi sebelum April tahun depan? Kita perlu melakukan program promosi yang Ya. meluas. Ada masa lagi dan kita boleh mobilize pelajar-pelajar dan kita boleh juga satu lagi kumpulan sasar yang perlu ditangani ialah kumpulan peniaga kecil sederhana kerana threshold yang rendah 500,000 menyebabkan banyak peniaga-peniaga kecil sederhana akan terlibat terpaksa membuat kutipan dan kumpulan ini perlu diberi pendedahan yang penuh supaya mereka akan lebih telus apabila dilaksanakan kerana pengalaman di Filipina misalnya peniaga-peniaga kecil sederhana ni banyak yang mengambil kesempatan dan menerima keuntungan apabila cukai GST diperkenalkan. Jadi kita perlu mengelakkan ini berlaku kerana kalau ini berlaku dan kita akan melihat situasi yang tidak dapat dikawal dalam ekonomi. Terima kasih doktor, terima kasih atas pandangan itu dan terima kasih kerana bersama Nasional 1.